Lanjutan daripada surat yang dikeluarkan oleh kementerian KSM berkaitan dengan tempoh permohonan pekerja asing. Perkara ini sebenarnya kadang-kadang sensitif juga, pasal kalau di luar sana bila kita bercerita pasal pekerja asing, ada yang tidak bersetuju, ya. Rakyat Malaysia tidak bersetuju, tapi saya rasa kita melihat daripada sudut practicality lah. Sentimen satu, tapi practicality-nya orang nak menjalankan perniagaan agak tertekan, ya. Di sini pun saya, kawan-kawan saya di sini, kita dah berbincang juga. Contohnya yang paling mudah, ya, iaitu industri makanan. Tak ada siapa nak bekerja pun di restoran ini sekarang ini, ya. Jadi kat sini kita ada, of course, ni Datuk Ali sendiri yang punya banyak restoran, dan kawan-kawan pada Maika, daripada Primas dan Mawar, semua ada di sini. Kita bersama hari ini berkumpul untuk meminta dipermudahkan urusan. Pasal kita telah melalui proses PKP yang begitu sukar. Jadi pekerja dah tak ada, nak ada balik. Jadi kalau tidak dibantu, ya, oleh pihak kerajaan ataupun pihak kementerian dan menteri dan kaki tangan kerajaan, maknanya banyak urusan kita menjadi sukar. Bila sukar ni, pendapatan pun sukar, orang nak kerja, nak bayar gaji, macam-macam lagi lah. Jadi hari ini kita nombor satunya yang kita mohon ni, Tok, ya, maknanya kita nak minta tempoh dilanjutkan, mungkin 2 bulan lagi ke. Pasal banyak yang baru nak buka ni tak sempat, nak EPF lah, macam mana. Jadi kita nak dimudah carakan. Pasal kalau benda ini tidak dapat dibantu, maknanya mungkin kurang restoran, kurang kedai runcit. Dan kita juga lihat, ya, sebenarnya berkaitan dengan syarat-syarat juga yang kita harap dapat dimudah carakan, kerana antaranya memerlukan saiz kedai yang cukup besar, ya. Kalau orang dah maju berniaga tu okeylah, ini baru. Jadi kena ada dimudahkan urusan supaya kita semua senang. Rakyat Malaysia akan dipermudahkan dengan berbagai kaedah, terutama bagi menangani ataupun kita menghadapi hari-hari perniagaan yang begitu mencabar sekarang, ya. Hasil pertemuan kami dengan YB Datuk Seri Amsar Rawanan semalam, sebab perkhabaran yang kami terima pada 5 Ogos, ya, Kementerian Sumber Manusia maklumkan proses permohonan untuk warga asing yang berjalan sekarang ini akan dihentikan pada 14 bulan. Kalau masa ini cuma tinggal 3 hari lagi, dan akan disambung semula pada 31 mana 1 September nanti dia akan bermula balik, tapi mengikut syarat-syarat yang agak ketat. Yang sedia ada ni pun jenuh kita nak fulfill sebenarnya. Dan pada saya, apa dasar yang KSM bawa sekarang ni pun saya rasa cukup telus. Kalau sebelum ni lah, zaman sebelum ni banyak kelulusan-kelulusan khas yang diberikan tanpa mengambil kira kita ikut atau tidak keperluan dalam permohonan itu, boleh dapat begitu saja. Tapi sekarang ni setiap satu permohonan diteliti dan dipastikan segala keperluan tu difulfill, baru orang consider untuk permohonan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat kita perlukan. Mungkinlah sejak 3 tahun yang sudah, sebelum Covid lagi, kemasukan pekerja asing dan kelulusan diberhentikan. Kalau perumpamannya macam saya sendiri, kami baru ada lebih kurang ke-18 rangkaian restoran Limaju. Pekerja saya yang pulang tak dapat masuk pun dah lebih 250 pekerja pulang tak dapat masuk balik. Kalau dulunya restoran itu berjalan dengan anggaran dalam 20 pekerja, sekarang ni separuh pun tidak. Tapi bila mana Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia dengan ihsan daripada Datuk Seri Hamzah juga sebagai Menteri Dalam Negeri
Dan kami juga sebenarnya kami duduk di bawah Kementerian Pengguna dan KPDNSP, Kementerian Pengguna dan Hal Ehwal Pengguna, dan alhamdulillah dengan tiga-tiga kementerian ini bergabung, barulah kami ini ditimbangkan untuk kelulusan pekerja asing. Kalau interview untuk pekerja asing perlu ada tiga-tiga kementerian ini yang perlu kita fulfill di requirement, baru dapat. Bukan semudah kalau dulu zaman sebelum-sebelum ni lah, kalau ada kelulusan khas tu, you bagi nama dengan ROC dah cukup dah, kita boleh dapat kelulusan. Tapi buat masa ni dengan keadaan sekarang, dengan teknologi yang ada sekarang ni, kita perlu akur dengan setiap permohonan tu dia ada terperinci segala benda kita perlu isi, dan ada agensi-agensi yang akan melawat wujud atau tidak premis. Begitu juga tempat tinggal umpamanya. Tapi kita berterima kasih lah kepada kementerian kerana Akta 446 umpamanya, kita kena adakan, perlu dapat sijil kebenaran daripada KSM, Kementerian Sumber Manusia, di bawah Jabatan Tenaga Kerja. Dan saya rasa bukan tak boleh, tak semua orang boleh fulfill, sebab ada syarat-syarat yang kita perlu dapatkan kelulusan daripada PBT umpamanya. Mana-mana pekerja yang duduk di atas restoran tu agak sukar untuk mendapat kelulusan. Yang tu pun kita berharap kerajaan akan pemudah syarakan. Dan yang sebenarnya kami hadir hari ini bersama saya ada daripada Persatuan Pengusaha Pemborong dan Peruncit Muslim Malaysia. Mereka ni pun dah lebih 20% dah tutup dah sebab tak ada pekerja. Lepas tu saingan daripada gergasi-gergasi lah. Seperti saya tak perlu saya nak sebut satu persatu sini. Mereka ni bila nak bersaing dengan company yang cukup besar, mereka beli mungkin dalam bentuk kontena. Kalau kedai-kedai runcit biasa ni ikut keperluan je lah mereka beli, dan harga tu mungkin agak di pasaran tu mungkin harga yang dijual oleh pihak mawar ni agak mungkin lebih sikit sebab keadaan beli pun sikit. Dan sini isu utamanya yang saya cakap tadi, ramai dah tutup kedai dan gulung tikar ni sebab tak ada pekerja. Dan dasar kerajaan pula, syarat-syarat kelulusan untuk pemborong dan kedai runcit ni, dia perlukan paling tidak 2,500 meter persegi. Meter persegi ni yang boleh Tesco, Ion, Lotus boleh lah. Kalau sekarang ni, kalau Persatuan Mawar nak menyewa lot-lot macam tu, maknanya memang bukan gulung tikar dah, masuk liang lahat terus. Restoran Presma dan Primas, paling tidak pun kita perlukan, saya tak sebut pekerja asing ya, saya perlukan 30,000 pekerja. Kat restoran kami, ahli Presma sendiri, ada satu, one of the giant lah nasi kandar. Dia ada rangkaian restoran di Melaka, 5 dah tutup dah. 5 dah tutup. Baru-baru ni di Kota Damansara, di Subang Jaya satu tutup. Baru-baru ni di Kampung Baru tutup. Bukan tak ada bisnes, semua ada bisnes. Tapi bila tak ada pekerja, nak bayar sewa bulan-bulan pun puluh-puluh ribu, sudahnya tutup. Dan barang-barang stainless steel apa perlu yang beli, gamaknya beli masa dulu 300,000, 350,000, jual pada je lah. Besi buruk lah sudahnya, dapatlah 230,000. Yang isu sebenarnya pada kami, kerajaan perlulah prihatin dan mohon ihsan pada Wabi Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita juga, agar proses untuk kelulusan yang sedia ada sekarang ni yang akan tamat pada 3 hari lagi ni dapat dianjalkan paling tidak pun hingga 31 Oktober nanti, bulan 10. Sebab permohonan ni sendiri FWCMS sejak 3 minggu yang sudah memang keseluruhannya dah kolaps dah. Kata ada siasatan. Lepas tu bila buka ni pula, ni kata dia nak tutup 14 hari bulan ni. Kami ni sebenarnya dah jatuh dah. Ya, kalau tak tolong angkat pun janganlah nak pijak, nak berapa nak simbah air panas ke, nak berapa simbah asid ke atas. Ini industri kita semua ni. Ya. Kita nak membina ekonomi negara.